Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat daripada PAPA. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab bersekali soalan ini bersama soalan bertarikh hari ini di nombor 18 daripada Pematang Pauh, nombor 56 daripada KAPA, 57 daripada Serian, serta soalan bertarikh 10 November daripada Tebrau dan juga daripada Kimanis. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Malaysia ketika ini tidak mempunyai fasiliti pembuatan vaksin bagi kegunaan manusia dan ini termasuklah juga bagi COVID-19. Jaminan akses awal dan aspek kecukupan pembekalan vaksin adalah sangat penting bagi menjamin bekalan vaksin COVID-19 dapat disediakan kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia. Vaksin COVID-19 yang telah dikenal pasti hendaklah selamat dan keberkesanannya terbukti. Justru kerajaan menerusi kaedah diplomasi sains yang digerakkan bersama bermula April lalu antara Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah melaksanakan pendekatan pelbagai hala, multi-pronged approach dengan izin, bagi membolehkan Malaysia memperolehi jaminan akses kepada bekalan vaksin COVID-19 yang sedang giat dibangunkan di seluruh dunia. Berdasarkan senarai vaksin COVID-19 daripada WHO bertarikh 3 November 2020, terdapat 202 calon vaksin sedang dibangunkan dengan 10 daripadanya berada dalam ujian klinikal fasa ketiga. Menerusi pendekatan pelbagai hala daripada diplomasi sains Malaysia, beberapa rundingan telah dan sedang dimuktamadkan dengan pembangun vaksin di seluruh dunia, termasuklah bersama kerajaan China apabila lawatan pada 13 Oktober yang lepas, Menteri Luar China Wang Yi telah umumkan Malaysia dalam senarai keutamaan untuk menerima vaksin daripada China. Selain daripada itu, rundingan Facility Access Global Vaccine COVID-19, COVAX, dan juga syarikat farmaceutical luar negara yang lain. Kerajaan juga mengalu-alukan penglibatan entiti swasta dalam urusan perolehan vaksin dan mendirikan fasiliti pembuatan vaksin termasuk melalui pendekatan kerjasama awam swasta. Pendekatan kerjasama awam swasta ini telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Sains pada bulan Julai yang lepas. Pemilihan syarikat farmaceutical tempatan yang memenuhi syarat amalan perkilangan baik mengikut Standard Pharmaceutical Inspection Corporation Scheme akan dilakukan secara telus mengikut keupayaan untuk membeli vaksin atau mengilang pembotolan produk. Bagi tujuan penyelarasan dalam memastikan bekalan vaksin COVID-19 diperoleh dengan segera, selamat dan sempurna, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV telah ditubuhkan melalui persetujuan Jemaah Menteri pada 21 Oktober yang dipengerusikan bersama oleh Menteri Kesihatan dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang bertindak sebagai jawatankuasa induk dalam merancang, melaksana dan memantau keseluruhan strategi untuk pembekalan vaksin COVID-19. Sehubungan dengan itu, bekalan vaksin awal dijangka diperoleh pada suku pertama 2021 dengan wajaran pertama untuk 3% populasi negara yang terdiri daripada para petugas barisan hadapan meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis, petugas penjara dan immigration. Akses vaksin kepada masyarakat di luar bandar dan pedalaman yang tidak berkemampuan juga akan diperolusi dan akan diangkat sebagai keutamaan sejajar dengan vaksin COVID-19 ini dilihat sebagai satu keperluan awam atau public good. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Apakah plan spesifik dan strategi kementerian bersama dengan Kementerian Kesihatan dalam memastikan 85% herd community ataupun immunity kelompok seperti yang disarankan oleh World Health Organization dapat dicapai apabila kita berjaya mendapatkan vaksin ini kelak? Silakan.
Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat daripada PAPA. Kita telah menggerakkan satu jawatan kuasa yang memang sedia ada, yang mana jawatan kuasa ini akan melihat kepada polisi imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan melalui jawatan kuasa ini kita akan merangka satu strategi untuk memastikan bahawa kita mencapai herd immunity seperti mana yang telah dicadangkan. Antara lain, kita menyediakan polisi imunisasi. Kita akan melatihkan anggota kesihatan dalam kita melaksanakan imunisasi secara besar-besaran. Kita akan melaksanakan program komunikasi untuk memastikan bahawa kita dapat sampaikan kepada rakyat bahawa vaksin ini selamat dan juga vaksin ini mestilah diambil oleh rakyat bagi melindungi mereka daripada COVID-19. Jadi implementasi kepada pelan imunisasi ini akan bermula pada akhir tahun ini dengan latihan, dengan komunikasi dan sebagainya agar kita dapat mencapai herd immunity yang dimaksudkan tadi. Saya menjemput soalan tambahan kedua Yang Berhormat Libaran. Terima kasih Puan Speaker. Ya, menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, ketika ini kerajaan sedang meninjau harga indikatif pemerolehan bagi vaksin itu. Soalan saya, minta Menteri jelaskan apa-apa perkembangan terkini rundingan dengan pihak COVAX bagi penyertaan Malaysia dalam kemudahan tersebut bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Walaupun tadi saya rasa memang ada jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Minta juga Menteri nyatakan apakah persediaan awal yang akan dibuat oleh Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses bekalan vaksin COVID-19 ini yang diketuai oleh kedua-dua kementerian, iaitu MUSTI dan juga KKM. Terima kasih. Silakan. Berkenaan dengan rundingan bersama dengan COVAX, ia dalam peringkat terakhir dan sekarang ini perbincangan sedang dilaksanakan oleh kementerian saya dan Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Peguam Negara bagi kita menyertai secara rasminya COVAX. Dari segi harga yang ditawarkan oleh COVAX, indicative price dengan izin adalah dari segi maksimumnya $21 untuk satu vaksin. Jadi kita masih lagi sedang melihat apakah beberapa klausa dalam perjanjian dengan COVAX itu yang masih perlu diperhalusi lagi dan kita harap bahawa kita akan dapat menandatangani COVAX facility, penyertaan dalam COVAX facility ini dalam jangka masa yang terdekat. Namun saya ingin jelaskan bahawa COVAX ini hanya sebahagian sahaja daripada keperluan kita untuk mendapat vaksin COVID-19. Sebahagian besar akan kita perolehi melalui rundingan dua hala dengan negara lain ataupun dengan syarikat-syarikat lain. Datuk Seri Speaker, soalan tambahan, Kuala Selangor. Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya dengar dengan tekun jawapan Menteri sebentar tadi. Dan rancangannya disebutkan akan dilaksanakan tahun hadapan, namun menyebutkan tentang jumlah 3% yang akan diberikan kepada frontliners. Dengan izin Datuk Seri Speaker, saya ingin tegaskan bahawa sehari kalau kita lockdown, Datuk Seri Speaker, dan Menteri menyebutkan kita akan kehilangan tak kurang daripada 2 bilion. Saya mencadangkan supaya segala peruntukan wajar diberikan, ya, dan wajar disokong oleh MUSTI dan juga KKM supaya paling tidaknya 60%, ya, dengan 2 dos, kalau dianggarkan $80 satu dos, kurang lebih 60% rakyat diberikan imunisasi itu, kita akan belanja 1.5 bilion tahun depan. Datuk Seri Speaker, kalau saya ingin
tegaskan, andainya kalau peruntukan belanjawan kali ini berbelanja dalam 2 bilion pun, dalam 2 hari kita lockdown, kita akan mendapatkan pulangan itu kembali, return of investment. Sangat penting untuk diberikan penekanan perkara ini. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat Kuala Selangor, 3% itu hanyalah wajaran pertama. Adalah untuk kita diberikan secara fast track priority. Untuk makluman Kuala Selangor, perancangan kerajaan melalui jawatan kuasa dan juga perbincangan dengan Kementerian Kewangan bagi tahun depan bukan setakat 1 bilion saja. Saya telah maklumkan kepada Menteri Kewangan yang sekurang-kurangnya kita perlu mengimunisasi 70% daripada rakyat Malaysia dan saya telah minta 3 bilion ringgit Malaysia untuk disediakan bagi tahun depan. Ya, jadi yang 3% itu hanyalah untuk prioriti pertama bagi frontliners kita. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.